Sekarang kita lanjutkan dengan D yang menunjukkan cara melakukan sesuatu. Kalau D dalam konteks cara melakukan sesuatu, kita bisa mengartikannya dengan écrire de la main gauche, menulis dengan tangan kiri. Ini kita lihat contohnya. Écrire de la main gauche, menulis dengan tangan kiri. Faire signe de la main, melambaikan tangan atau beri sinyal dengan tangan. D'un coup de fouet, dengan pukulan cambuk atau ini dorongan maksudnya ya. Ini idiomatik, ekspresi idiomatik. Se nourrir de fruits, makan dengan buah-buahan. Pousser la porte du pied, dorong pintu dengan pintu. Dorong pintu dengan kaki, dengan kakimu maksudnya. Il voit mal de l'œil gauche, dia melihat dengan susah atau dia melihat dengan jelek atau dia kurang melihat dengan mata kirinya. Manger de bon appétit, makanlah dengan penuh nafsu. Jadi manger de bon appétit, bon appétit itu maksudnya selamat makan ya kalau kita bon appétit, selamat makan. Cuma di sini maksudnya manger de bon appétit, makanlah dengan bersungguh-sungguh atau penuh nafsu. De toutes ses forces, dengan semua usahanya. Dan air coupable, dengan wajah bersalah atau mimik bersalah. D'une démarche vigoureuse, dengan langkah yang penuh maksud atau dengan langkah yang tegap kuat. Oke, itu dia untuk cara melakukan D dalam arti cara melakukan sesuatu. Selanjutnya ketika D menyatu dengan kata kerja. Nah, kalau seperti ini dia itu bisa berarti untuk, bisa berarti tentang, dan dia bisa berarti khusus. Kita lihat contohnya biar lebih jelas. Kita mulai dulu dengan D yang menyatu dengan kata kerja yang berarti untuk. D sering berkombinasi atau menyatu dengan kata kerja yang kemudian diikuti oleh infinitif. Yang pertama, dia bisa berarti untuk. Contohnya accepter de, menerima. Accepter de faire quelque chose, menerima untuk berbuat sesuatu. Décider de, memutuskan untuk. Il décide d'ignorer sa grossièreté, dia memilih untuk mengabaikan kekasarannya. Convenir de itu to agree to. Kalau convenir a ini to suit atau cocok. Kalau ini convenir de ini setuju atau sepakat. Nous avions convenu de nous retrouver à midi. Kami telah setuju atau sepakat untuk saling bertemu pada siang hari, jam 12 siang. Kemudian tâcher de, to try to, usahakan untuk. Tâcher d'être à l'heure, usahakanlah untuk tepat waktu. Essayer de, to try to, usahakan untuk apa? Cobalah untuk. N'essaie pas de patiner sur le temps, jangan coba meluncur di atas kolam atau di atas genangan air. Essayer d'arrêter de fumer, cobalah untuk berhenti merokok. Refuser de, to refuse to, menolak untuk. Il refuse de sortir de sa chambre. Ini salah, ini harusnya RE ya, bukan chambre tapi chambre. Dia menolak untuk keluar dari kamarnya. CATD, itu hari bergegas. Elle se hâte de répandre la nouvelle, dia bergegas untuk menyebarkan berita. Kemudian yang kedua kata kerja D yang ketika menyatu dengan kata kerja dengan arti tentang. Contohnya parler de quelque chose, to speak about something atau berbicara tentang sesuatu. Tout ici me parle de toi, semua di sini berbicara kepada saya tentang kamu, atau semua di sini mengingatkanku tentang kamu. Jadi ini semacam idiom juga, idiomatik. Douter de quelque chose, ragu tentang sesuatu. Je n'ai jamais douté de ton talent, saya tidak pernah meragukan kemampuanmu. Rêver de, mimpi tentang. J'avais tellement rêvé de ton retour, saya benar-benar memimpikan atau saya sudah lama memimpikan tentang kepulanganmu. Remercier de, berterima kasih tentang atau berterima kasih untuk, sudah bisa ya. Je te remercie du conseil,
Saya berterima kasih kepada kamu tentang saran-sarannya atau untuk saran-sarannya. Se plaindre de. Il est venu se plaindre à moi de sa femme. Ini komplain tentang, dia datang komplain ke saya tentang istrinya. Se souvenir de quelque chose, mengingat sesuatu atau mengingat tentang sesuatu. Je m'en souviens pas de l'avoir lu. Saya tidak mengingat lagi kalau telah membaca itu. Jadi kadang-kadang memang kita tidak pasti ya, kadang-kadang kita bisa mengartikannya tentang, tapi kadang-kadang pula kita bisa mengartikannya untuk. Kemudian yang terakhir arti khusus, misalnya ini venir de plus infinitif, artinya baru saja. Je viens de laver les vitres. Saya baru saja membersihkan jendela-jendela. Itu faire les vitres, itu membersihkan jendela. Faire la vaisselle, mencuci piring. Jadi ada beberapa ungkapan yang menggunakan faire les vitres, membersihkan jendela. Faire la course, berbelanja. Faire la cuisine, memasak. Faire la promenade, berjalan-jalan. Faire le sport, berolahraga. Faire le vaisselle, oh tadi udah ya. Faire la vaisselle tadi cuci piring. Faire la lessive, mencuci pakaian. Kemudian être en train de plus infinitif itu artinya sedang. Il est toujours en train de taquiner sa sœur. Oh ya, ini kalimatnya kurang benar ya. Dia sedang selalu mengganggu saudara perempuannya. Ini nggak perlu pakai toujours sebenarnya, langsung aja il est en train de taquiner sa sœur. Dia sedang mengusik, ini maksudnya mengusik ya adiknya atau mengganggu adiknya. Taquiner sa sœur. Jadi kalau venir de itu baru saja. Jadi ketika kita ingin mengatakan baru saja, kita menggunakan venir de plus infinitif. Saya baru saja pulang. Je viens de rentrer. Saya baru saja masuk. Je viens de entrer. Dia baru saja keluar. Il vient de sortir. Oke? Kalau untuk mengatakan sedang dalam bahasa Prancis itu être en train de. Saya sedang membaca. Je suis en train de lire. Kamu sedang berbicara. Tu es en train de parler. Dia sedang makan. Il est en train de manger. Oke? Être en train de plus infinitif. Kemudian ada juga être sur le point de plus infinitif. Kalau ini I'm about to kalau dalam bahasa Inggris ya. Saya baru saja akan. Je suis sur le point de partir. Saya baru saja akan pergi. Jadi di titik di mana dia akan melakukan sesuatu. Sur le point, être sur le point de partir. Être sur le point de plus infinitif. Saya baru saja akan makan. Je suis sur le point de manger. Atau saya baru saja akan minum. Je suis sur le point de boire. Kemudian ada juga menyadari. Menyadari dalam bahasa Prancis itu se rendre compte. Contohnya, tu te rends compte, kamu menyadarinya. Jadi seperti ini ya. Il se rend compte, dia menyadarinya. Saya menyadarinya, je me rends compte. Kemudian tenir compte de quelque chose itu mempertimbangkan. Tenir compte de. Elle n'a pas tenu compte de mes conseils. Dia mengabaikan saran-saranku. Avoir besoin de itu membutuhkan. J'ai besoin d'oublier. Saya butuh melupakan. Oh ini kalimatnya I need to forget. Saya harus melupakan. Saya butuh uang, j'ai besoin d'argent. Saya butuh makan, j'ai besoin de manger. Saya butuh mobil, j'ai besoin d'une voiture. Saya butuh rumah, j'ai besoin d'une maison. Kalau saya ingin, I want, itu kita bisa mengatakan vouloir atau avoir envie de. Je n'ai pas envie de passer ma vie à ça. Saya tidak ingin menghabiskan hidupku passer ma vie à ça, dengan itu atau pada itu. Maksudnya jangan melakukan itu. Je n'ai pas envie de te rencontrer. Saya tidak ingin bertemu dengannya. Je n'ai pas envie de
vous parler, saya tidak ingin berbicara dengan Anda. Dan avoir peur de, takutnya. Il a peur de l'eau, dia takut dengan air. Il a peur du noir, dia takut dengan kegelapan. Jadi noir itu artinya hitam atau kegelapan. Dans le noir, bukan dalam hitam tapi dalam kegelapan. Jadi itu bisa berarti, jadi kalau menyatu dengan kata kerja, dia bisa berarti untuk, bisa berarti tentang, bisa berarti arti khusus. Jadi ini harus dihafalkan dan disering-sering ya. Accepter de, décider de, se moquer de, rêver de, venir de, être en train de. Dan kita lanjutkan yang terakhir, yang lainnya, penggunaan de yang lain pada video selanjutnya. Merci de votre attention. Nah, plus